pelajar, ini saya ingin menyambung tentang peperiksaan MUEK writing, iaitu report writing. Saya khususkan perbincangan hari ini untuk video hari ini ialah untuk menjawab pertanyaan sebahagian besar para pelajar. Dia bertanya kepada saya, kalau kita melihat satu graf ataupun catapai ataupun jadual ataupun line graph dan sebagainya, maksudnya kalau dia melihat diagram tersebut, bagaimana harus kita membincangkan diagram itu untuk kita start menulis karangan. Jadi jawapan saya secara ringkasnya saya boleh cakap, yang pertama sekali, you kena tahu untuk graf, paksi yang menegak tu orang panggil paksi apa? Iaitu paksi Y. Dan paksi yang mendatar itu adalah paksi X. Okey, jadi paksi Y dan paksi X. Paksi Y itu mewakili untuk apa? Jumlah pelajar ke, ataupun tahun ke, ataupun jumlah keseluruhan penjualan kereta ke. Okey, dan paksi X pula satu benda yang lain dia akan tulis, sama ada warna biru ataupun warna biru contohnya dia menulis mengenai dia punya nota tu berkaitan dengan negeri A, warna hijau negeri B, warna kuning negeri C. Okey, jadi yang pertama sekali saya nak cakap ialah you kena faham apa dia paksi Y dan apa dia paksi X. Okay, itu pertama sekali untuk graf. Jadi secara kesimpulannya, you kena faham, you kena tahu membaca graf. Okay, kalau you melihat graf seperti tikus melihat besi, maksudnya you kena belajar banyak lagi. You kena banyak lagi, you kena tanya you punya guru, cikgu-cikgu, you kena tanya apa maksud benda-benda macam tu. Jadi yang kedua ialah mengenai bar graph. Okey, apa yang perlu dibincangkan ialah katakanlah kita bincang tentang bar graph. Okey, bar graph yang paling tinggi, bar graph yang paling rendah, dan bar graph yang sederhana, yang di tengah-tengah, sederhana. Jadi katakanlah bar graph tu banyak, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sederhana. Jadi senang saja kita ambil, tengok bar graf yang paling panjang, okey, apa dia? Bar graf yang paling pendek, apa dia? Dan bar graf yang antara panjang dan pendek itu mesti bar graf yang sederhana saja tinggi dia. Bincangkan tiga perkara tu. Okey, bincangkan tiga perkara tu. Okey, apabila you bincangkan tiga perkara tadi, bar graf yang tertinggi, dia punya bar tu, okey, tinggi, dan bar yang paling rendah ataupun paling pendek, ataupun bar graf yang paling yang sederhana, you bincangkan tiga graf tadi dan you kaitkan dengan tabel yang kedua. Ya, katakanlah bar graf tadi untuk figure yang pertama. Jadi figure yang kedua katalah jadual ataupun tabel. Jadi bar graf tadi, okey, yang tinggi, rendah dan juga sederhana tadi, you kena kaitkan dengan tabel yang diberikan dalam figure yang kedua. Okay. Jadi seperti mana saya cakap tadi, you kena faham, okay, bagaimana untuk menterjemahkan diagram tadi, sama ada graf, catapai, jadual, apa saja diagram, you kena faham menterjemahkannya. Kalau you tak faham, memang trouble lah, trouble. Okay, you kena tanya cikgu, you kena approach cikgu you macam mana untuk menyelesaikan masalah ni. Okay, jadi untuk graf tadi samalah. Okay, you kena tulis introduction. Okay, sebelum tu title. Okay, title, introduction. Okay, termasuklah overview, key features, analysis and synthesis, dan juga conclusion. Jadi yang pertama sekali saya nak highlight hari ini ialah bagaimana membaca graf. Okay, bagaimana membaca graf, mesti itu yang pertama sekali. Kalau you tak reti tengok catapai apa maksud 3%, 10%, 50%, awak tak tahu baca,
memang out. Jadi nasihat saya ialah you kena belajar baca graf, apa dia paksi Y, apa dia paksi X, apa maksud percentage ini, percentage itu, apa maksud dia. Barulah you boleh buat karangan. Okey, step pertama you kena tahu benda itu dulu. Kalau tidak, you tak akan ke mana-mana. Jadi tolong approach cikgu you, tanya apa maksud graf tu, fahami apa dia graf, dan bila you study graf tu, you faham macam mana nak transferkan maklumat daripada graf ke dalam bentuk esei. Okey, saya harap tip yang saya beri ni berguna untuk pelajar-pelajar MUET untuk menulis karangan untuk report writing. Jadi jika ada apa-apa komen ataupun persoalan, bolehlah ditanya di bawah kolom komen, dan juga boleh subscribe, jangan lupa subscribe dan juga like untuk melihat video-video saya yang seterusnya. Okey, itu saja. Good luck.